A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Kali ini ceramah kali ini, perkongsian kali ini, insya-Allah kita akan berkisar kepada pemahaman ilmu. Jadi apa yang saya dengar, apa yang saya teliti, apa yang telah dibicarakan oleh orang lain, cara penerangan orang lain tentang bab ilmu ni kadang-kadang jadi menyusahkan, membingungkan kepada junior-junior kita yang baru nak belajar tu. Mereka tak tahu susun atok ilmu ni bermula pada mana dan macam mana pecahan-pecahan ilmu yang telah diusahakan oleh ulama-ulama muktabar. Bukan apa-apa, hanya sahaja untuk menyenangkan kita untuk mempelajari ilmu bahagian demi bahagian, demi bab, demi bab, demi juz, demi juz. Macam tu, demi juzuk, demi juzuk macam tu. Okey. Kita tengok, kita singkat, kita petik boleh tak apa, insya-Allah tak ada masalah. Jadi bermula ilmu ini adalah daripada kalimat tauhid. Itulah ilmu. Semua terkandung di situ. Semua kerja buat semua ke arah situ, tidak ada ke arah lain. Ilmu semua tu terkandung dalam dua kalimah syahadah. Itu ilmu. Okey. Jadi kalau di hari ni, dulu orang-orang dulu, orang kata dia punya amalan-amalan permakanan dia, lepas tu dia punya kecerdikan ilmu dia, insya-Allah mereka cukup tinggi ilmu mereka boleh capai dengan begitu-begitu mudah saja. Di hari ini, oleh kerana pencemaran terlampau banyak, budak-budak hari ini, anak-anak kita hari ini telah dicemari dengan berbagai ideologi. Kita pun dah jadi keliru dengan Islam ni. Sebab apa? Dalam kita kata Islam, dan kita ini adalah seorang berpahaman ahli sunnah wal jamaah. Kita kata kita ahli sunnah wal jamaah. Betulkah kita ahli sunnah wal jamaah? Cuba kita tengok balik, kita perhati, kita renung balik, tengok betulkah aku ni tergolong dalam ahli sunnah wal jamaah? Belum tentu, tuan. Perhati tengok. Kadang-kadang amalan-amalan seharian kita, cara Marjusi pun ada. Cara Yahudi lagi banyak. Cara Nasrani pun ada. Happy birthday to you. Kita tengok orang Islam, di depan rumah dia ada gantung Bismillahirrahmanirrahim, ada gantung ayat Quran. Masuk dalam rumah dia, surah Yasin dia gantung, macam-macam ada. Menunjukkan kepada kita rumah ini rumah orang Islam kononnya. Lepas tu buat parti, happy birthday to you, happy birthday to you. Tu cara siapa? Bukan cara Nasrani je tu. Orang Kristian tu buat ke? Orang Islam tak buat macam tu. Dan banyak lagi lah. Cara orang perempuan pakai seluar, pakai tudung, pakai baju labuh cantik, baju tu labuh dekat pinggang. Pakai tudung elok, kemas elok, kita tengok sekerat daripada pusat ke atas, nampaklah Islam dia tu. Tapi cuba kita renung tengok daripada pusat ke bawah, tengok. Dengan seluar ketat, nampak buntut dia, nampak bentuk-bentuk buntut, nampak bentuk-bentuk kaki. Nampak bentuk sudah dikira macam mana? Aurat. Tak boleh. Suara gelak kah kuku, aurat. Ahlussunnah wal jamaah. Ini Ahlussunnah wal jamaah? Bukan, tuan-tuan. Bukan. Ini adalah cara kaedah orang Kristian. Orang Yahudi tak mau baca lagi. Macam mana kehidupan seharian orang Yahudi? Tahu. Dan ni orang-orang kita, Islam kita yang ada di Malaysia ni, kebanyakan mengamalkan cara Yahudi ada, mengamalkan cara Kristian ada, mengamalkan cara Marjusi ada, mengamalkan cara Islam ada kan? 5% kot. Kau takat sembahyang, takat puasa, takat fitrah, haji, itu je kot. Kasihlah 10% or 15%. Lagi 85%, lagi 90%, fail. Ilmu pun tak ada. Kita tanya, kita sembang dengan mereka. Asyhadu tu
Bahawasanya aku menyaksi, saksi apa? Tu pun tak tahu dah. Ilaha, Tuhan. Tiada Tuhan. Ilaha, la ilaha, dah tak tahu dah. Macam mana? Tak apalah. Saya bukan nak beletiak ke arah tu banyak-banyak. Cuma saya nak buat pembetulan sikit bab ilmu ni pada asalnya. Cuba tengok bila kita sembang, kita melalut ke lain. Okey, tak apa. Bahaya sembang-sembang. Bab-bab ni bahaya. Dia suka melalut. Minta maaf tuan-tuan dan membuat. Okey, ilmu, asalnya ilmu daripada ilmu syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Macam tu saja asal usul dia. Kita tak mau baca orang dululah, kita baca orang lain ni, insya-Allah. Ilmu asalnya asyhadu. Asalnya satu ilmu saja. Ulama pecah. Dalam pecahan-pecahan tu terdapat 3. Usul, fiqh, tasawuf. Usul, fiqh, tasawuf. Usul, fiqh, tasawuf. Faham elok-elok? Usul itu terpecah 2 lagi. Usuluddin, usul tahkid. Usuluddin, usul tahkid. Faham elok-elok? Fiqh pun terpecah pada 2 bahagian. Fiqh, usul fiqh. Fiqh dan usul fiqh. 2 bahagian. Tasawuf pun terpecah kepada 2 bahagian juga. Tasawuf ibadat, tasawuf hakikat. 2. Okey. Jadi daripada dua ni, setiap 3 cabang berpecah kepada 2. Ulama yang buat supaya menyenangkan kita mengenai pasti bahagian demi bahagian. Basic tak mana. Dia ada perkataan basic, dia ada perkataan advance. Tentu ada benda. Takkan kata basic pun advance pun basic, caca marba jadi. So ulama buat bagi kita senang supaya kita dapat mempelajari pengetahuan ataupun ilmu pengetahuan bahagian demi bahagian. Okey. Jadi bila kita mengucap 2 kalimah syahadah, ketiga cabang ilmu ni, usul, fiqh, tasawuf, hendaklah dihimpun semula. Dalam ucapan kita tu. Kita kata asyhadu an la ilaha illallah, di sana terkandung ilmu usul. Kita tahu, kita faham. Kita tak bawa dah. Tapi memang dah tersedia dah dalam sana. Jadi kita faham dah. Habis tu fiqh macam mana? Fiqh cara nak sebut hukum hakam. Yang ni izim apa? Izim ana, izim mudhari, qismun ada, lil taukid ada dalam tu. Nahu, sorof semua ada, mantik semua ada, balaghah semua ada. Yang tu terduduk di dalam fiqh. Kita tahu dah, kita belajar dah. Dan tasawuf. Tasawuf ni, tasawuf dalam tu kita ada 2 dah. Tasawuf ibadat, kita nak bawa ke arah keibadatan. Tasawuf hakikat, kita nak memperhalusi, memahami sampai kita faham. Lillahi ta'ala tu kita amatlah faham. Seorang hamba Allah yang memahami akan tuannya. Ibarat macam itulah cakap. Hamba yang amat-amat memahami akan tuannya ataupun keberadaan tuannya. Yang nombor 2 pula, asyhadu, aku naik saksi lagi. Muhammad. Muhammad kita pun tahu dah, kita pun belajar dah. Apa yang nak tengok di mana? Bukan Nabi Muhammad tu. Nabi Muhammad tu tengok di mana pula? Dia pun sebut Muhammad juga. Kita tengok di sini, tuan-tuan dan puan-puan. Adakah aku ni masih berdusta? Aku ni mengucap wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Adakah aku ni masih berdusta? Berdusta macam mana? Ada tak Muhammad? Ada tak Muhammad di sini? Apa dia Muhammad tu? Siddiq. Ada tak ada? Kita sendiri baca, kita sendiri sebut, kita sendiri menyaksi, tuan-tuan dan puan-puan. Siddiq ada tak ada? Amanah, adakah kita ni seorang yang amanah? Kita ataupun kita kianat sana, kianat, pelingkup sana, pelingkup sini. Tak isap rokok. Bagi rosak habis paru-paru semua. Kianat lah nama dia tu, tuan. Tak minum air ketum. Contohlah. Tapi tak buat benda-benda yang kerosakan, naik motor, lumba, lari, jalan, jatuh, patah tengkuk, patah tangan, patah macam-macam patah lah ada tu. Lalas, mak bapak patah hati. Tengok perangai anak. Pasal apa? Kianat. Nak lawan dia kepada amanah tu, bolehlah tengok.
Try lah buat tuan-tuan. Jadi kita menyaksi di sini, sidik kita ada tak ada, amanah ada tak ada, tabligh menyampai kepahaman, menyampai ilmu, menyampai pada orang lain, tu menyampai. Ada tak ada, last sekali, fatanah, kebijaksanaan, bijaksana. Cerdiklah kita, berapa kuat kita usaha sungguh-sungguh menghindarkan kita daripada terjumus dalam api neraka. Berapa kuatkah kita memelihara family kita, anak, bini, jiran, tetangga, adik-beradik yang terdekat semua. Berapa kuat kita cuba memelihara saudara-saudara kita, kawan-kawan kita daripada terjerumus ke dalam api neraka. Itu patonah. Patonah jangan penting diri weh. Jangan buat untuk diri sendiri. Aku terlepas sudah. Yang lain lantak hampa lah. Cakap pun bukan hampa nak dengar. Jangan ambil sikap macam tu tuan-tuan. Kita kena usaha. Kita kena sabar. Wal asri innal insana lafi khusy illa allazina amanu wa amilus salihah wa tawasaw bihaq wa tawasaw bis-sabr. Kena sabar. Kawan-kawan kita, cuba kita memelihara kawan-kawan kita. Kalau kita dah faham, cari jalan macam mana nak bagi kawan kita tu faham, adik-beradik kita tu faham, anak-anak kita tu faham. Cari jalan. Jangan kata mereka tak mau mampu happy. Jangan kata perkataan tu tuan-tuan. Minta maaf. Okey. So, saya dah pi dah tadi. Ilmu ni 3 cabang. Daripada syahadah turun ke usul fiqh tasawuf. Daripada usul fiqh tasawuf turun lagi usuluddin, usul tahqiq. Apa itu usuluddin? Usul agama. Apa itu usul tahqiq? Advance. Dia syarah-syarah yang lebih advance bab asal-asal ni. Kita pendekkan. Apa itu fiqh? Fiqh adalah undang-undang. Law. Kita mesti hidup by law. Tak ada law, nak duduk dalam jungle pun tak layak tuan-tuan. Nak duduk dalam jungle pun tak layak. Jadi kita kena ada undang-undang. Binatang pun ada undang-undang. Kita cuma tak perhati tengok saja. Binatang lautan belantara itu pun ada undang-undang tuan-tuan. Apa undang-undang dia? Yang kuat akan mengalahkan yang lemah. Itu undang-undang dia. Okey. Tak apa. Jadi fiqh dan usul fiqh. Usul fiqh orang yang mengetahui ilmu ni, ilmu fiqh, undang-undang fiqh lagi advance, lagi terperinci. Dia ada basic and advance. Basic fiqh, basic ambil tahu sajalah. Tapi advance tu, kita kena buat. Kita kena upgrade diri kita tu. Kalau kita hari-hari cuci tangan sehari sekali, cuci tangan sehari 5 kali. Selalu dulu kita cuci tangan. Kita tak tahu pasal apa kita cuci tangan. Hari ni kita cuci tangan, kita tahu pasal apa kita cuci tangan. Lebih advance tu dia ada 2, fiqh dan usul fiqh. Tu tasawuf. Tasawuf lagi diperhalusi. Tasawuf ibadat. Kita bawa ilmu tasawuf ni ke arah ibadat. Dan juga kita bawa ilmu tasawuf ni ke arah hakikat. Tasawuf hakikat, tasawuf ibadat. Dua-dua kena tahu. Ada tasawuf ibadat, tak ada tasawuf hakikat, kisnaya. Tak ada tasawuf hakikat, tak ada tasawuf ibadat, kisnaya. Dua-dua kena ada. Impun sekali dua-dua ni, dua-dua cabang ilmu ni disebut tasawuf, ilmu tasawuf. Lepas tu, bila kita mengucap 2 kalimah syahadat, tasawuf ni masuk balik dalam sana. Masuk balik dalam ucapan kita asyhadu an la ilaha. Macam itulah. Ya, 3 cabang ilmu. Jadi yang ni saya bercakap sebab apa? Saya tengok adik-adik sana duk bercakap bab ilmu ni nampak berselerak, barak tengok. Awak tasawuf, usul fiqh dia berbuat hakikat. Usul fiqh hakikat. Dia apa cerita ni? Tak kena macam tu tuan-tuan. Usul fiqh tasawuf. Hakikat dia cerita lain. Hakikat dalam ucapan kita 2 kalimah syahadah ni, 2 kalimah syahadah ni, 2 kalimah syahadah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Di sana sudah ada hakikat, sudah terlebih hakikat kebenaran daripada ucapan asyhadu, dah ada di sana. Kalau kita tak tahu, tak adalah hakikat.
Kalau kita tahu adalah hakikat. Hakikat tu terbit daripada kepahaman kita. Hakikat akan hilang apabila berlakunya kejahilan atas diri kita. Macam tu. Tadi saya cerita hari ni, nak cerita hari ni bab ilmu. Macam mana ilmu tu pecah macam mana. Tu pecah lagi macam mana. Pecah lagi macam mana. Kira pecah-pecah bertingkat-tingkat. InsyaAllah kita kena mempelajari satu demi satu. Kalau orang agak-agak dia punya gig tu agak lebih sikit, ambil kali jalan dua usul fiqh. Pigu ni belah hari yang sama bab tasawuf pula. Kita kena cepat-cepat pulun tuan-tuan dan puan-puan. Belajar. Lagi cepat anda boleh, lagi istimewa hidup anda. InsyaAllah. Jadi saya sudahi penerangan yang pendek itu untuk adik-adik saya yang di luar sana, yang ikhwanul muslimin, adik-adik saya, untuk mereka memahami cerita ni. Jadi setakat ni sajalah perkongsian bagi saya ni dengan adik-adik. Jadi saya sudahilah dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah bertemu di lain kesempatan.